TV KPM. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar yang berada di rumah? Ria harapkan kita semua ini dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Dan hari ini kita nak teruskan dengan segmen Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita nak belajar mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 2. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan Ria pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu saya ingin menalu-alukan kedatangan cikgu. Silakan masuk Cikgu Noh. Apa khabar cikgu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ria, apa khabar? Baik cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh memberikan sepatah dua kata kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah cikgu sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Ria, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak murid di rumah sana. Baiklah, sesi perkongsian Cikgu Linda pada hari ini, pastikan anda semua mengeluarkan buku nota, pen dan juga highlighter untuk memastikan anda semua mengambil nota apa yang saya akan kongsikan pada hari ini. Jadi, pada hari ini kita mulakan dengan iaitu Sukses SPM 2021 Pecutan Bahasa Melayu Kertas 2 iaitu 1103 Palang 2. Seterusnya, apa yang ada pada kertas 2 iaitu kertas 2 membawa 100 markah dan kamu harus menjawabnya dalam masa 2 jam 30 minit. Untuk kertas 2 ini ada 3 bahagian iaitu bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa membawa 35 markah. Dalam bahagian A ini ada soalan 1, morfologi, soalan 2, sintaksis, soalan 3, penyuntingan, soalan 4, bahasa Melayu standard dan soalan 5, peribahasa. Seterusnya, untuk bahagian B, pemahaman membawa markah 30 markah. Soalannya ialah soalan 6 dan 7 berdasarkan petikan bahan prosa dan bukan prosa. Seterusnya, soalan 8 berdasarkan novel tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan akhir sekali, bahagian C, rumusan membawa 30 markah iaitu untuk soalan 9. Baik, jadi apakah objektif perkongsian ilmu saya pada hari ini? Yang pertama, murid dapat mengaplikasikan teknik bahasa, teknik dikemasin, teknik budak S dan teknik Siti untuk menjawab soalan kebat dan kebat penyelesaian masalah. Seterusnya, murid dapat mengaplikasikan nota molekul bagi menjawab soalan kebat novel. Dan yang ketiga, mengaplikasikan inovasi Pukelangsi J dalam mencari fokus soalan rumusan. Baiklah anak-anak murid di luar sana, di rumah sudah bersedia? Apakah yang akan Cikgu Linda kongsikan? Sebelum Cikgu Linda pergi kepada soalan-soalan kebat, Cikgu Linda ingin memperkenalkan teknik-teknik yang akan Cikgu Linda gunakan bagi memastikan anda semua dapat menjawab soalan kebat dengan baik. Apakah teknik yang ingin Cikgu Linda kongsikan di sini? Iaitu teknik mudah menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Yang pertama, baca soalan dengan teliti. Bermaksud apabila anda mendapat soalan, baca dengan teliti. Pesanan saya iaitu baca 2 ataupun 3 kali untuk memahami kehendak soalan. Seterusnya, sambil membaca, murid haruslah menganalisis soalan dengan mencari kata kunci arahan soalan. Jadi, bagaimana nak mencari kata kunci arahan soalan? Gunakanlah teknik Pukelangsi J. Apakah itu Pukelangsi J? Di sinilah, di sebelah ini ada gegantung yang Cikgu Linda sertakan sebagai bahan bantu mengajar iaitu lollipop Pukelangsi J. Kalau dilihat di sini iaitu berwarna kuning punca, kesan dan juga kekangan. Seterusnya lang ialah langkah, C ialah ciri ataupun contoh, seterusnya J ialah jasa. Jadi berdasarkan lollipop Pukelangsi J ini dapat membantu anda menganalisis kehendak soalan. Iaitu kenapa Pukelangsi J ini ialah ada perkataan sama makna untuk fokus ataupun kehendak soalan. Jadi
berdasarkan soalan kebat nanti, kita boleh menggunakan pukalasi J untuk memahami kehendak soalan kebat. Seterusnya, subjek. Subjek ni apa? Tentukan subjek. Banyak pihak ataupun satu pihak. Jadi cadangan Cikgu Linda gunakan teknik dikemasin campur ataupun Cikgu Linda suka sebut ikan masin. Sedapnya. Jadi apakah itu teknik dikemasin? Iaitu teknik pelbagai dimensi, iaitu dimensi diri, keluarga, masyarakat, sekolah, negara dan juga media massa. Jadi kalau tengok di huraian ini menjelaskan contoh-contoh diri, contoh-contoh keluarga, apakah contoh masyarakat, apakah contoh sekolah, negara ataupun kerajaan dan seterusnya media massa. Jadi inilah teknik pelbagai dimensi. Kalau murid-murid nak ingat, mula kecil saja. Lepas itu besar sedikit. Lepas itu masyarakat lagi besar. Kemudian sekolah lagi besar, negara ataupun kerajaan lagi besar, iaitu media massa. Baik, itu ialah menentukan subjek. Tetapi apabila kamu sudah menjawab soalan itu, jawapan kamu haruslah dihuraikan dengan menggunakan teknik Buddha S. Apakah itu teknik Buddha S? Jom Cikgu Linda huraikan kepada anda semua. Iaitu sambunglah ayat kamu dengan menggunakan perkataan bagi, untuk, demi, dengan, agar, kerana ataupun supaya dan juga seperti. Jadi ingat, apabila kamu jawab soalan kebat, haruslah menghuraikan jawapan anda. Jadi di sini mungkin ada pelajar yang, cikgu, macam mana nak menggunakan teknik pukalangsi J ini, cikgu? Jadi jom Cikgu Linda tunjukkan satu demi satu. Iaitu kalaulah soalan tanya punca, bermaksud sebab, alasan ataupun faktor. Sila lihat di sini. Bermaksud pelajar boleh tahu sinonim ataupun kata sama makna. Kemudian kalau kesan bermaksud kesan positif, kepentingan, faedah, kelebihan. Ada juga soalan akan diuji, iaitu kekangan. Ramai pelajar tak tahu apa itu kekangan. Kekangan bermaksud halangan, cabaran, masalah dan juga rintangan. Seterusnya langkah. Langkah pastinya lah inisiatif, kaedah, cara, usaha dan juga tindakan. Seterusnya dalam langkah kita boleh jadikan dia yang membawa maksud. Berdasarkan konteks arahan soalan, boleh kita katakan iaitu persiapan, tanggungjawab, peranan, fungsi, tugas dan juga persediaan. C, apakah itu C? C ada dua, iaitu satu ciri yang bermaksud sifat ataupun kriteria dan satu lagi C ialah contoh, iaitu yang membawa maksud misal ataupun tamsil. Jadi misal ataupun tamsil ini kita boleh gunakan untuk karangan bahagian A, ya, anak-anak murid di luar sana. Dan seterusnya J. J ialah jasa. Apa maksud jasa, Cikgu Linda? Jasa bermaksud bakti ataupun sumbangan. Jadi berdasarkan teknik basuh, teknik pukalangsi. Jadi Cikgu Linda ni, teknik basuh, teknik pukalangsi, teknik dikemasin dan juga teknik Buddha S. Seterusnya boleh membantu anda untuk menjawab soalan kebat. Jadi jom kita kepada slide yang seterusnya untuk belajar soalan kebat. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Noor atas pengisian tadi. Saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar ingin memulakan sesi menjawab kertas soalan Cikgu. Tapi apa kata kita berehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk segmen Sukses SPM 2021 Pecutan, yang mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 2. Okey Cikgu Noor, kalau tadi kita dah tahu mengenai pukalangsi, Ria tak tahu pun jadi dah tahu. Jadi mungkin sekarang ni kita nak fokus kepada teknik menjawab soalan bagi kemahiran berfikir aras tinggi. Silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih Ria. Okey, Ria pernah dengar lagu Sahabat Untuk Selamanya. Pernah, Jadi Cikgu. saya nak tanya Ria, Ria ada sahabat tak?
Mestilah ada cikgu. Apakah ciri-ciri sahabat yang Ria mahukan? Okey, satu, saya nak boleh dipercayai. Baik. Kedua, baik hati. Bagus. Dan ketiga, boleh simpan rahsia saya. Itu yang paling penting, nombor 3 betul, Ria. cikgu. Okey, jadi disebabkan itu, mari kita pergi kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu yang ini. Contoh soalan. Kenapa saya tanya pasal sahabat? Iaitu berkaitan dengan sahabat. Setiap orang memerlukan sahabat kerana sahabat sangat penting dalam kehidupan kita. Ini soalan kebat SPM ya. Pada pendapat anda, apakah kepentingan sahabat dalam kehidupan kita? Jadi, teknik yang Cikgu Linda kongsikan tadi iaitu teknik basuh. B, baca. Kita sudah baca. Kemudian kita cuba baca sekali lagi untuk mencari kata kunci arahan soalan. Gunakan teknik pukul langsi. Dalam roda fokus pukul langsi ini ada perkataan kepentingan. Jadi, bermaksud di sini kata kunci arahan soalan ialah kepentingan. Sebegitu. Itu caranya kamu menganalisis kehendak soalan kebat. Seterusnya, apabila dapat kata kunci kepentingan ini, tanya diri anda sendiri, nak kepentingan banyak pihak ataupun satu pihak? Apabila kita baca di sini, apakah kepentingan sahabat dalam kehidupan seharian kita lah? Kepentingan ini bermaksud dalam kehidupan kita. Kepentingan kepada kita. Bermaksud subjek dia ialah kita. Jadi bermaksud di situ, apabila kamu membaca arahan soalan kebat ini, haruslah baca 2-3 kali dengan menggunakan teknik basuh itu sendiri. Dan kita dah dapat subjeknya, iaitu kita. Dalam jawapan anda haruslah dimulakan dengan perkataan kita. Dan mungkin ada anak murid di luar sana, ada yang tak tahu, Cikgu Linda, apa maksud kepentingan? Kepentingan, kita pergi kepada roda fokus ini tadi, iaitu pukul langsi lollipop ini, iaitu kepentingan bermaksud manfaat, bermaksud kebaikan, faedah ataupun kelebihan. Bermaksud di sini dia nak apa manfaat, apa faedah apabila kita ada sahabat. Itu caranya untuk kamu menjawab. Dan apabila kamu menjawab, jangan lupa menggunakan teknik Buddha S. Macam mana nak menggunakan teknik Buddha S itu? Jom kita tengok. Ini contoh jawapan. Okay? Contoh jawapan ini Cikgu Linda ada warnakan sedikit. Apa yang penting ialah untuk menjawab soalan SPM, jawapan kamu haruslah menggunakan ayat yang lengkap. Bermaksud di situ, salin semula arahan soalan, iaitu yang berwarna hijau. Okay. Kepentingan sahabat dalam kehidupan kita ialah kita. Ini yang saya katakan, kena ada subjek, pelaku. Siapa yang perlu ada dalam jawapan anda? Kita dapat meluahkan perasaan semasa kesedihan kerana, inilah kerana ini menggunakan teknik Buddha S. Bagi untuk seperti kerana agar sahabat lebih memahami diri kita. Di samping itu, pastikan gunakan penanda wacana apabila kita, pastikan ada subjek ya. Dalam kesusahan, sahabat boleh membantu kita kerana mereka akan melakukan apa-apa saja demi sahabatnya sendiri. Selain itu, kita, di sini kita tengok ada lagi perkataan kita dapat menjaga akhlak kita kerana sahabat yang baik dapat membawa kita ke arah sifat yang positif. Huraikan sikit lagi. Seperti berbudi bahasa dan rajin belajar. Jadi bermaksud inilah dinamakan jawapan lengkap untuk soalan kebat. Jadi bermaksud di situ, pastikan jawapan kamu mesti ada arahan soalan berwarna hijau, mesti ada penanda wacana, iaitu di samping itu dan juga selain itu. Mungkin ada bertanya, Cikgu Linda, yang ini kerana, yang ini kerana, yang ini kerana, kena letak kerana saja ke? Tidak. Mungkin idea kamu agar ke, bagi ke, untuk ke, tak apa. Janji kamu menghuraikan. Baik, jadi sekarang kita pergi kepada soalan kedua ya. Kita tengok soalan kedua, iaitu contoh soalan. Tapi kan sebelum tu saya nak tanyalah Ria ni. Boleh, Cikgu. Ria pernah tak pergi melancong? Pernah, Cikgu. Boleh. Pernah. Okey, kalau melancong tu saya spesifikkan sikit. Pernah tak pergi melancong kat tempat bersejarah?
Pernah cikgu. Kat Beberapa mana? kali juga saya kalau dekat Malaysia ni saya suka ke Melaka. Okey, Sebab baik. kita tahu Melaka digelar bandaraya bersejarah. Betul. Jadi dekat sana banyak tempat-tempat yang kita boleh lawati. Betul. Dan kalau tengok pun memang kita boleh tahu sejarah tempat-tempat tu, memang banyaklah ilmu kita boleh dapat kat situ cikgu. Betul. Melancong. Bila cerita pasal melancong, maka soalan kebat kita cerita pasal melancong lah. Iaitu kita tengok soalan. Ria boleh tolong bantu saya tak? Ria bacakan soalan boleh? Okey, soalan silakan. dia daripada melancong cikgu. Ya, betul. Okey, melancong ke tempat bersejarah hendaklah digalakkan kepada generasi hari ini supaya mereka menghargai warisan sejarah negara kita. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk menggalakkan kedatangan pelancong ke tempat bersejarah? Terima kasih Ria. Sama-sama. Jadi sambil Ria membaca tu itu iaitu baca, analisis. Saya bulatkan langkah. Macam mana nak menentukan subjek? Tanya diri kamu, nak langkah banyak pihak ke satu pihak ni anak-anak murid di rumah. Jadi tanya, ini kalau di sini tak menjurus kepada satu pihak. Tidak menjurus kepada satu pihak dan umum. Apabila langkah ni umum, maka kita boleh gunakan teknik dikemasin campur MM. Iaitu yang seperti Cikgu Linda sebut tadilah, iaitu ikan masin. Sedapnya. Okey, baik. Jadi, macam mana bentuk jawapannya? Jom kita tengok bagaimana je bentuk jawapannya. Inilah dia. Okey, baik. Kita tengok. Cikgu Linda color-color kan? Supaya nampak lebih mudah untuk kita fahami. Apa yang penting, haruslah menyalin semula arahan soalan kerana bahasanya kena betul sebab kita belajar bahasa Melayu ya. Baik. Jadi yang berwarna hijau, langkah-langkah untuk menggalakkan kedatangan pelancong ke tempat bersejarah. Yang pertama, peranan ibu bapa iaitu ibu bapa. Subjeknya ibu bapa hendaklah membawa anak-anak pergi melancong ke tempat bersejarah seperti Lembah Bujang dan Kota Formosa. Ini Kota Formosa ni yang Ria katakan tadilah. Jangan lupa huraikan menggunakan teknik budak es. Selain itu, ini ialah subjeknya sekolah hendaklah mengadakan lawatan sambil belajar ke tempat-tempat bersejarah agar murid tahu akan sejarah negara. Di samping itu, televisyen, menyiarkan apa? Dokumentari tempat-tempat bersejarah di Malaysia supaya masyarakat tertarik untuk melancong ke tempat tersebut. Jadi inilah jawapan yang lengkap untuk soalan kebat. Baik, jadi di situ, kalau kamu tengok di sini, saya pergi kepada slide yang seterusnya, cuba tumpukan perhatian kepada ayat yang saya besarkan ini. Anak-anak murid di rumah, tengok ya ayat yang saya besarkan. Cuba tengok ya, di samping itu, televisyen, dia punya subjeknya ialah televisyen ya. Hendaklah menyiarkan dokumentari tempat menarik di Malaysia supaya masyarakat tertarik untuk melancong ke tempat bersejarah. Sebenarnya soalan sebegini, jawapan sebegini yang sebenarnya, saya kira jawapan ini betul tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ingat ya, pastikan jawapan anda menjurus kepada isu yang sedang dibincangkan. Apakah isu dia? Iaitu tempat bersejarah. Namun jawapan ini tidak menjurus kepada isu. Dia hanya umum, tempat menarik. Tempat menarik mana? Maksudnya, jawapan kebat ini mesti menjurus kepada isu yang sedang dibincangkan. Bermaksud, pada pendapat saya, jawapan ini kurang tepat kerana tidak bercerita pasal tempat bersejarah. Jadi itulah tips dia. Hati-hati soalan kebat SPM ini memang memerlukan kamu memberi jawapan yang jelas menjurus kepada isu yang sedang dibincangkan. Baik, seterusnya kita ada kebat penyelesaian masalah. Okey, baik. Macam mana bentuk soalannya? Kebat penyelesaian masalah ini sebenarnya anak-anak, murid-murid di rumah sana, soalan dia agak panjang. Kenapa? Kamu harus bacalah soalan itu. Ingat, apabila nak menjawab soalan kebat penyelesaian masalah, seperti biasa, gunakan teknik basuh pukelang CJ yang ini, teknik budak es, teknik dikemasin campur MM dan juga tambah lagi satu. Cikgu Linda letak di sini teknik Siti. Apakah itu teknik Siti? Nanti tunggu, Cikgu Linda akan terangkan kepada anda semua. Baik, ini soalan. Soalan ini ya, anda mempunyai seorang rakan baik. Ini kita cerita pasal rakan baik saja ni ya. Tadi sahabat kan. Namun, bila ada perkataan namun ini menunjukkan apa? Ada masalah sikit. Okey?
rakan anda terlalu pendiam dan tidak pandai bergaul dengan rakan-rakan sekelas. Dia banyak menyendiri ketika di dalam kelas maupun di kantin. Dia juga kelihatan kurang ceria. Sebagai seorang rakan yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantunya untuk mengubah sikap dan kebiasaannya itu? Soalan ini sebenarnya tak nampak pun apakah kata kuncinya. Kita dah baca, tapi apakah kata kunci arah soalan? Tak ada pun punca, tak ada pun kesan, tak ada pun langkah, tak ada pun cara. Tetapi berdasarkan ayat terakhir ini, cuba tengok di sini. Ada perkataan bagaimanakah. Apabila ada perkataan bagaimana, bermaksud dia menjurus kepada cara ataupun langkah, cara untuk kamu membantunya. Bermaksud di situ, kalau cara kita pergi kepada lollipop pukelangsi ini, iaitu langkah, cara di situ. Bermaksud dia nak cara. Kemudian tanya pada diri sendiri, nak cara banyak pihak ke satu pihak? Tanya, nak banyak pihak ke satu pihak? Pastinya cara anda. Bila anda, mestilah jawapannya saya. Begitulah caranya dengan menggunakan teknik basuh, iaitu baca, analisis, baca betul-betul. Tadi kan kita analisis, kita tengok tak ada pun dalam pukelangsi J ni Cikgu Linda. Walaupun tak ada, kamu boleh analisis. Bagaimana ni menunjukkan apa? Cara. Bila dah dapat cara, tanya diri sendiri, nak banyak pihak ke satu pihak ni? Iaitu satu pihak, iaitu anda. Jadi, macam mana jawapannya? Jom kita tengok. Cikgu Linda warnakan sedikit. Apa yang penting? Apa yang penting? Warna hijau. Mesti salin arahan soalan. Sebagai seorang rakan yang prihatin, cara saya dapat membantunya untuk mengubah sikap dan kebiasaannya itu ialah saya. Macam ni. Saya akan menasihatinya, melibatkan diri dengan, cuba tengok di situ ada budak S, dengan aktiviti berkumpulan supaya dia boleh berbual-bual dengan rakan yang lain. Selain itu, saya sebegitu akan membantunya dalam kemahiran bersosial seperti kemahiran berbual dan kawalan emosi. Di samping itu, saya akan mengajak dan menemaninya berjumpa dengan guru kaunseling agar dia tahu cara mengatasi masalah terlalu pendiam dan tidak pandai bergaul dengan rakan-rakan sekelas. Baik, jawapan ini nampak cantik sebenarnya. Cuba kita analisis betul-betul jawapan ini. Sebenarnya cuba tengok anak-anak murid di rumah, cuba tengok di sini. Okey, jawapan ni sama sama di sini sama. Cuma saya buat berwarna merah, iaitu menasihatinya. Jadi tak naklah jawapan kamu semua menasihatinya. Cuba gunakan tindakan ataupun kata kerja yang berbeza. Menasihatinya, membantunya, mengajaknya, menemaninya. Jadi kalau boleh menggunakan tindakan ataupun kata kerja yang berbeza. Jadi Cikgu Lina, macam mana ni nak buat benda ni? Macam mana kita nak memastikan perkara ini kami menggunakan perkataan yang sama? Jadi di situ Cikgu Linda nak memperkenalkan kepada anda iaitu teknik Siti. Teknik Siti. Apakah itu teknik Siti? Si ialah siapa. Kalau soalan kebab penyelesaian masalah ini, siapa ini selalunya kebab penyelesaian masalah ini sebagai jiran yang prihatin, sebagai sahabat yang baik, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, sebagai anggota masyarakat yang prihatin, sebagai seorang rakan. Apakah tindakannya? Tindakannya inilah dia. Kata kerja. Menasihatinya, memintanya, menunjukkan, menegur, menemani, mengajak, membantu, menghadiri, melaporkan atau membuat aduan, memberi dan juga berkongsi. Jadi ini boleh salin nota. Murid-murid di rumah salin nota sebab ini membantu kamu menjawab soalan kebat penyelesaian masalah. Jadi, saya serahkan kepada Ria untuk meneruskan cerita kita pada hari ini. Okey, baik. Nampak gayanya kita dah dapat ilmu intipati yang sangat-sangat berguna daripada Cikgu Nur pada hari ini. Terima kasih Cikgu untuk teknik menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, kita sambung sekejap lagi. Kita berehat dahulu sebentar. Kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam segmen Sukses SPM 2021 pecutan untuk kertas 2 bahasa Melayu, dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Nur. Dan kalau tadi Cikgu kita dah pun dapat permisian mengenai kebat dari segi pemahaman, dan sekarang ini mungkin kita nak fokus kepada teknik menjawab novel. Silakan Cikgu. Jadi sekarang kita belajar novel pula. Bagaimana nak menjawab teknik menjawab novel? Iaitu pada hari ini Cikgu, saya akan berkongsi kebat sahaja. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi di sini novel ini yang sebenarnya ada 8 buah novel yang dikaji oleh 4 zon lah. Dan novel-novel ini ialah novel Lieutenant Adnan Wirabangsa, Di Sebalik Dinara, Jendela Menghadap Jalan, Pantai Kasih, Songket Berbenang Emas, Tirani, Silir Daksina dan Bima Sakti Menari. Jom kita pergi kepada soalan kebat novel. Inilah soalannya. Berdasarkan sebuah novel, bermaksud di sini sebuah novel, okey? Bermaksud kamu belajar 2 buah novel. Satu novel tingkatan 4, satu novel tingkatan 5. Berdasarkan 2 buah novel itu, kamu pilih sebuah yang paling kamu yakin yang kamu boleh jawab. Jadi di situ, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan sebab-sebab novel wajar dibaca oleh golongan remaja. Bermaksud ayat yang saya buat berwarna merah ini, itu ialah arahan soalan. Bermaksud di situ apabila kamu menjawab soalan novel ini, pastikan ayat yang berwarna merah ini diulang untuk memastikan kamu menjawab soalan itu dengan jelas, kerana soalan ini ialah soalan kebat novel. Jadi jom kita tengok di sebelah saya ini, iaitu nota molekul, iaitu untuk Lieutenant Adnan Wirabangsa, untuk zon Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Seterusnya novel molekul, nota molekul, iaitu Songket Berbenang Emas. Songket Berbenang Emas ini ialah untuk zon Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Dan jom kita pergi kepada soalan. Soalan ini kita mulakan dengan novel Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Kita tengok yang pertama, iaitu Lieutenant Adnan dan Tirani. Kita tengok jawapannya. Ini jawapan ya. Kita tengok. Novel yang saya kaji ialah Lieutenant Adnan Wirabangsa. Cuba tengok yang berwarna merah. Sebab novel ini wajar dibaca oleh golongan remaja kerana peristiwa yang berlaku dalam novel ini dapat memupuk semangat juang yang tinggi. Okey, baik. Contohnya, Adnan, okey, kita pergi kepada masukkan nama watak, dan askar Melayu sanggup berkorban demi mempertahankan negara menentang tentera Jepun. Jadi contoh kamu kena jelas. Semangat juang yang tinggi, bermaksud kita ambil kata kunci di sini, semangat juang yang tinggi. Dalam pernyataan ini, semangat juang yang tinggi dapat dilihat apabila mereka bermati-matian mempertahankan negara di Bukit Candu. Ini yang pertama. Kemudian dia nak 2. Bagi 2, yang kedua ialah kena ada contoh 2, iaitu selain itu, sebab novel ini wajar dibaca oleh golongan remaja kerana watak utama novel ini, siapakah watak utama? Iaitu Adnan. Dapat memberikan inspirasi kepada remaja. Contohnya, Adnan tidak fasih berbahasa Inggeris. Ini inspirasi ya, berbahasa Inggeris, namun dia berani, di sini berani menyertai pertandingan pidato bahasa Inggeris. Dia rajin berlatih dan akhirnya dia memenangi pertandingan tersebut. Jadi berdasarkan nota molekul novel ini yang ada di sebelah kiri saya ini, jelas menunjukkan kita boleh ambil pada peristiwa, iaitu di sini peristiwa 4. Adnan nak masuk pidato bahasa Inggeris, Pak Saidi suruh dia berlatih, dia hadir ke pertandingan dan akhirnya menang. Kita ambil daripada nota nombor 4. Iaitu di sini ialah peristiwa keempat. Seterusnya kalau kita tengok di sini, nota nombor 5. Nombor 5 inilah peristiwa yang kelima. Adnan dan askar Melayu berperang dengan tentera Jepun di Bukit Candu. Tidak serah kalah, Adnan telah dibunuh di bawah pokok ceri dengan menggunakan bayonet. Jadi di situ, kalau kamu tengok di situ, ada berwarna merah, semangat juang yang tinggi, tabah, kerjasama, berpendirian teguh, zalim dan berani. Jadi berdasarkan nota molekul ini, ada 8 peristiwa di sini. Kamu boleh, murid-murid di rumah boleh salin peristiwa ini, dan kamu jadikan dia nota.
Seterusnya, kita pergi kepada novel Zon, iaitu daripada Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Iaitu novel Jendela Menghadap Jalan, Songket Berbenang Emas. Kita tengok jawapannya. Novel saya kaji adalah novel Songket Berbenang Emas, karya Khairuddin Ayib. Sebab-sebab novel ini wajar dibaca oleh remaja kerana mempunyai peristiwa yang memberi pengajaran kepada remaja supaya sentiasa menjadi seorang anak yang bertanggungjawab. Siapakah yang bertanggungjawab? Iaitu Dahlia yang sangat bertanggungjawab terhadap keluarganya. Ibunya kemurungan. Ini menunjukkan dia tanggungjawab ni. Ibunya kemurungan, ayahnya dipatuk ular. Kesian ayahnya kena patuk ular. Dahlia terpaksa berkorban untuk keluarganya dengan keluar dari asrama, terpaksa ponteng sekolah semata-mata menjaga adiknya Anggrek yang masih kecil. Ini yang dinamakan iaitu tanggungjawab. Okay? Tanggungjawab sebagai seorang anak. Seterusnya, isi yang kedua ialah selain itu, sebab-sebab novel ini wajar dibaca oleh pembaca kerana memaparkan peristiwa yang wajar diteladani oleh remaja supaya sentiasa menolong mereka yang ditimpa masalah. Siapakah yang ditimpa masalah? Iaitu orang yang nak menolong Dahlia. Cuba menolong siapa? Iaitu Said yang lemas di sungai. Walaupun Dahlia ini tidak pandai berenang, tetapi dia tetap terjun ke sungai untuk menolong Said. Namun sedihnya Said tidak dapat diselamatkan dan mati lemas. Jadi berdasarkan molekul di sini, iaitu molekul Songket Berbenang Emas, kita tengok di manakah peristiwa ini kita boleh ambil daripada di sini, iaitu pada peristiwa yang keempat. Yang keempat ini Dahlia tidak cekap berenang, air sungai deras, berkeladak, Said mati lemas. Dalam peristiwa ini ibu dia, ibu Said iaitu Atun telah memfitnah Embong dan Dahlia, rancang kematian. Jadi di sini ada dia punya unsur-unsur kesedihan kan, ada unsur memfitnah. Jadi di sini ada kata kunci di tepi-tepinya: berani, fitnah, tanggungjawab, dendam dan juga tabah. Berdasarkan satu peristiwa ni, pelbagai kata kunci yang boleh kamu keluarkan. Baik, cepat anak-anak, cepat anak murid di rumah, salin apa yang ada di sini. Baik, seterusnya, kalau kamu tengok di sini, ada dua banner ataupun gegantung untuk menjawab soalan kebat, iaitu soalan kebat novel untuk zon saya, iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan Putrajaya. Seterusnya novel yang ini iaitu Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Jadi di situ, kalau anda tengok di situ, bermaksud apabila kamu menjawab, haruslah ada dua perkara. Kalau tengok di sini ada dua perkara yang berwarna biru dan juga berwarna kuning. Biru ialah pernyataan. Apa yang saya kongsikan dengan anda di sini, walaupun kamu daripada zon lain, daripada negeri lain, bukannya mengkaji Songket Berbenang Emas ini, tetapi teknik ini sama sahaja seluruh Malaysia, iaitu mesti ada penyataan dan juga ada contoh. Yang berwarna biru penyataan, yang berwarna kuning contoh. Baik, jadi sekarang kita pergi kepada apa? Iaitu dari Melaka ke negeri Pahang. Kita pergilah kepada negeri Melaka, Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Iaitu novel Pantai Kasih dan Bima Sakti Menari. Jadi saya akan terangkan kepada kamu jawapannya sambil menerangkan sebelah saya ini dah ada gegantung molekul Bima Sakti Menari. Jom kita tengok macam mana teknik menjawabnya. Baik, saya bacakan. Novel yang saya kaji ialah novel Bima Sakti Menari karya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Sebab-sebab novel ini wajar dibaca oleh golongan remaja kerana memaparkan watak seorang wanita yang bijak dan berani mengemukakan hujah. Kat sini kata kuncinya bijak dan juga berani. Contohnya semasa kunjungan pelajar Jepun di Balai Cerap Sultan Salahuddin. Baik, mereka gagal melihat buruj berlantik kerana langit terlalu cerah. Siapa watak dia? Nurul Hafsah. Ini penting ni, kena tahu nama watak. Sebagai pegawai sains bijak dan berani. Cuba tengok kat sini. Dalam pernyataan ada bijak dan berani, dalam contoh kena ada bijak dan berani. Itu cara menjawab soalan kebat. Ingat ya, anak murid di rumah, soalan kebat ini sama saja untuk semua negeri. Cuma
kandungan saja berbeza. Mesti ada penyataan dan mesti ada contoh. Kemudian mengemukakan hujah sebab burus belantik tidak dapat dilihat, akhirnya hujahnya dapat diterima oleh pengunjung. Selain itu, sebab novel ini wajar dibaca oleh golongan remaja kerana memaparkan semangat kerjasama. Kat sini kata kunci dia, kerjasama dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Siapakah yang bekerjasama? Nurul Hafsah bekerjasama dengan Muhammad Taufik. Bekerjasama membentangkan projek kawasan simpan langit gelap di Kuala Selangor di depan Menteri Besar, ahli akademik dan ahli perniagaan di bangunan SUK Shah Alam. Jadi, jom kita tengok molekul Bima Sakti Menari ini pada nombor berapa agaknya? Iaitu nombor 4 juga. Bukan nombor 4. Kita tengok di mana. Di sini. Nombor 1. Kunjungan pelajar Jepun di Balai Cerak Sultan Salahuddin. Seramai 15 murid dan 3 pengiring. Burus belantik. Gagal dilihat. Langit terlalu cerah. Nurul Hafsah, pegawai sains, kemukakan hujah diterima oleh kumpulan pengunjung. Daripada peristiwa ini, kamu boleh huraikan kepada gigih, berani, tanggungjawab dan juga bijak. Okey, baik. Cikgu, tak ada pun kerjasama. Tak ada pun. Maksudnya di sini, kalau kamu tengok berani. Ada perkataan berani di sini. Berani. Okey. Baik. Seterusnya, kalau kamu tengok di situ, iaitu pada peristiwa yang mana ya, golongan memaparkan semangat kerjasama, iaitu pembentangan. Nombor 3. Nurul Hafsah dan Muhammad Taufik bentang projek kawasan simpan gelap di Kuala Selangor di depan Menteri Besar, ahli akademik dan perniagaan di bangunan SUK Shah Alam. Jadi berdasarkan nota molekul ini membantu anda, anak-anak murid di rumah, untuk menjawab soalan kebat dengan mudah. Baik, jom kita pergi kepada novel Johor, Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Tajuk novelnya Di Sebalik Dinara dan Silir Dak Sina. Mari kita lihat contoh jawapan. Sama sahaja tetapi kandungannya sahaja yang berbeza. Mari kita tengok novel yang saya pelajari, novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nor. Sebab remaja wajar membaca novel ini kerana memaparkan peristiwa yang mampu memupuk perasaan kasih sayang antara ahli keluarga. Apakah yang menunjukkan kasih sayang? Wataknya ialah Azrael. Begitu menyayangi adik angkatnya. Siapa adik angkatnya? Farisha. Sehingga sanggup memasang retina scanner pada pintu rumah melindungi keselamatan kerana ada kes pembunuhan di kawasan perumahan mereka. Seterusnya, selain itu, sebab remaja wajar membaca novel ini ialah dalam watak ini boleh dijadikan contoh dalam kehidupan melalui kebijaksanaan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Sebagai contoh, Akram diberi tugas oleh Kal untuk mendapatkan DNA Farisha. Dia bijak. Di sini dia bijak ya. Dia bijak. Sama di sini bijak. Di sini bijak. Merancang dengan duduk di sebelah Farisha di dalam kapal terbang. Dia telah berjaya mendapatkan DNA Farisha melalui kesan air liur pada cawan Farisha. Jom kita tengok notanya di sinilah. Iaitu kalau tengok di sini Farisha. Di sini ialah kita tengok kesan air liur. Nombor 1, Kal suruh Akram cari Farisha. Akram jumpa Farisha dalam pesawat. Dia ambil DNA kesan air liur di cawan dan dia serahkan DNA kepada Dr. Maxi untuk selamatkan sistem dinara yang digodam. Seterusnya, peristiwa yang kedua, Farisha tidak dapat buka pintu rumah. Sebab apa? Telah dipasang retina scanner dan bersambung dengan telefon Azrael. Kenapa? Ada kes pembunuhan untuk menjaga keselamatan. Jadi di sini kasih sayang, di sini bijak, di situ bermaksud menggunakan nota molekul ini mampu membantu anda semua untuk menjawab soalan novel. Baik, jadi di situ kalau anak-anak murid lihat di sini, kenapa ada gambar bintang? Di sini cerita novel ini cerita pasal pencemaran alam. Jadi cikgu, kenapa ada gambar DNA? Sebab ada cerita pasal DNA, ada cerita pasal soft lab, ada cerita pasal Hospital Putrajaya, ada cerita pasal retinal scanner. Dan bermaksud berdasarkan ini, kamu lebih mudah untuk memahami soalan, untuk menjawab soalan kebat novel. Baik.
Habis dah soalan kebat novel, saya serahkan kepada Ria. Silakan Ria. Baiklah, terima kasih Cikgu Nur atas pengisian tadi, kebat teknik menjawab novel. Jadi kita nak sambung lagi lepas ni Cikgu. Baik. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam segmen Sukses SPM 2021 Pecutan untuk Bahasa Melayu Kertas 2. Baik, Cikgu Nur, kalau tadi kita dah pun belajar kebat mengenai pemahaman dan juga novel. Dan sekarang ini mungkin Cikgu boleh teruskan dengan teknik menjawab rumusan. Silakan Cikgu. Terima kasih Ria. Baik, bertemu kembali dengan Cikgu Linda Nur. Sekarang kita pergi kepada teknik menjawab rumusan. Rumusan ini anak-anak murid 30 markah tahu. Banyak. Jadi jom kita belajar bagaimana nak menjawab soalan rumusan. Soalannya arahnya sebegini. Baca petikan dan teliti bahan grafik. Bermaksud dalam perkongsian ilmu ini saya bagi dua bahan. Dua bahan yang disertakan di bawah, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 perkataan. Jangan lebih tahu. Dan anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan bahan. Ini ialah bahan satu, petikan. Petikan ini bukan sepanjang ini ya, dia ada lagi sambungannya. Ini bahan satu ya. Ini dia. Bermaksud ada sumber di bawah ini dipetik daripada Dewan Siswala ya, dan ini bahan satu. Bahan dua ialah bahan grafik, iaitu cerita tentang bangunan bersejarah di Malaysia. Adalah penyataan-penyataan di sini. Ada bahan satu, bahan dua. Bahan satu petikan, bahan dua ialah bahan grafik. Namun, sebelum kamu membaca soalan ini, kamu haruslah memikirkan dua perkara penting. Pertama, cari tema yang ada dalam bahan. Ini sangat penting. Yang kedua, cari fokus setiap bahan. Dua-dua ini penting. Kenapa? Sebab ingin mendapatkan markah yang cemerlang untuk rumusan. Baik, bagaimana untuk mencari tema? Iaitu cari perkataan paling banyak diulang dalam petikan. Kalau tengok di sini, bangunan bersejarah, bangunan bersejarah, bangunan bersejarah. Di situ kita dah tahu tema. Seterusnya, Cikgu Linda, kalau tak jumpa perkataan paling banyak diulang, ada ke tips lain untuk nak mencari tema? Ada tips lainnya, iaitu kamu rujuk kepada ini. Iaitu sumbernya. Saya besarkan, tengok di sini pada bahan satu petikan, sumbernya dia punya tajuk memelihara bangunan bersejarah. Jadi bermaksud, kalau tengok tadi dia cerita pasal bangunan bersejarah, pelihara bangunan bersejarah, bermaksud temanya ialah bangunan bersejarah. Baik, seterusnya dalam petikan ini kamu haruslah mencari fokus. Fokus ya. Jadi kalau kita tengok pada bahan satu yang saya buat berwarna biru ini ialah fokus dia. Apakah fokus dia? Macam mana nak cari fokus? Maka kita gunakan semula iaitu lollipop pukul langsi ini. Sambil kamu baca, sambil itu berfikir, ini punca ke? Ini kesan ke? Ini langkah ke? Ini ciri ke? Ini tanggungjawab ke? Begitu caranya. Sentiasa berfikir di dalam pemikiran kamu pukul langsi J ini. Jadi pukulan CJ ini boleh digunakan untuk soalan kebat dan juga untuk soalan rumusan. Bermaksud yang berwarna biru ini, iaitu salah satu cara untuk mendapatkan ini, cari kata bantu. Apabila kata bantu dapat, bermaksud fokusnya ialah kepentingan ataupun manfaat. Jom kita tengok petikan seterusnya. Yang berwarna biru ini ialah kepentingan bangunan bersejarah. Dan apabila baca, ada perkataan perlu, ada perkataan perlu, ada perkataan hendaklah. Bermaksud apabila perkataan perlu ataupun hendaklah, bermaksud fokusnya ialah langkah. Kita rujuk balik pukulan CJ tadi. Maksudnya di situ, apabila kamu membaca, sentiasa berfikir, mana ini langkah, oh ini kepentingan, oh ini maksudnya petikan ini ada dua fokus. Jadi berwarna biru ialah kepentingan bangunan bersejarah, yang berwarna kuning ialah langkah untuk mempopularkan mempopularkan bangunan bersejarah. Tak perlulah Cikgu Linda bacakan kan, sebab kita belajar teknik menjawab. Baik, bahan satu. Kita pergi kepada bahan dua pula, iaitu bahan grafik. Bahan grafik ni pun dia dah tulis dah ni, bangunan bersejarah. Kerajaan perlu. Bila perlu kat situ, agak-agak apa agaknya?
Syarikat produksi membuat dokumentari tentang bangunan bersejarah. Media massa membuat promosi besar-besaran. Lepas tu diberi gambar pula. Bangunan Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur, Kota Formosa Melaka. Jadi di situ bila kita tengok bahan grafik ini, kata kunci dah ada. Bila kita tengok di situ, kita pergi balik kepada Lollipop Pukelang CJ, iaitu apa? Langkah untuk mempopularkan bangunan bersejarah. Dah dapat fokus, dah dapat tema. Baik, jom kita pergi kepada ini fokus je lah, cara lah ataupun langkah sama maksud cara ataupun langkah sama maksud. Cara menulis rumusan pendahuluan. Murid-murid di rumah, caranya kita mulakan ayat dengan rumusan membincangkan kepentingan. Tadi kita dah dapatkan kepentingan bangunan bersejarah dan cara mempromosikannya. Kenapa dalam bahan 1 dan bahan 2 ada kan tadi? Jadi letakkan dia punya kata kunci ini. Seterusnya kita pergi kepada apa? Kepada menulis kesimpulan rumusan. Pesanan saya, gunakan teknik tercahar. Apakah itu ter? Ter ialah tema yang sedang dibincangkan. Tema dia apa? Bangunan bersejarah. Ca ialah cadangan. Perkataan yang dicadangkan hendaklah, mestilah, haruslah. Ha ialah harapan. Harapan ini kalau murid-murid tak faham, boleh katakan harapan ini ialah kesan positif. Cadangan perkataan, gunakan perkataan supaya, agar ataupun bagi. Jadi apabila lihat pada cadangan jawapan di bawah ini, kesimpulannya ini apa? Ini bangunan bersejarah. Ini tema. Ini apa? Ini ialah dia punya langkah. Ini apa? Ini ialah harapan ataupun kesan positif. Jadi begitulah caranya. Bermaksud di sini ada ketiga-tiga ini mesti ada dalam satu ayat. Baik. Seterusnya, kita tengok pula macam mana nak pilih isi ni. Sebab isi dia banyak lah. Isi dia banyak. Jadi, isi dalam bahan itu 11. Jadi, kamu disuruh buat 8 isi saja. 8 isi saja. Sama ada sini 2, sini 4, sini 2. Ataupun sini 2, sini 3, sini 3. Ataupun mungkin ada pelajar, cikgu, di sini kan, sini okey. Tetapi kan sini kan cara. Jadi, cara saya tak nak buat lah cikgu. Saya letak 4 di sini. Masih lagi 8. Tak boleh. Anak-anak murid di rumah tak boleh. Sebab apa pun kena ambil satu isi di sini. Kalau kamu buat begini, maka dikira 7 saja isi di sini. Sebab kena ambil setiap bahan dan juga setiap fokus. Seterusnya, inilah dia contoh rumusan yang lengkap. Tengok di sini. Ada kepentingan, cara, kemudian perengan pertama kepentingan, cara dan akhir sekali kesimpulan dia, apa dia? Tema dia bangunan bersejarah. Dan inilah dia, apa dia? Rumusan lengkap. Seterusnya, apa yang saya nak cerita hari ini, kita dah penghujung perkongsian kita, iaitu rumusan perkongsian ilmu kita pada hari ini, iaitu murid dapat mengaplikasikan teknik bahasa, teknik dikemasin, teknik budak S, teknik CT, dan seterusnya nota molekul yang saya kongsi dengan anda semua, dan mengaplikasikan inovasi Pukelang CJ. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada Ria untuk meneruskan cerita kita. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Haslin dan Nor di atas perkongsian tadi, dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah dapat banyak ilmu hari ini Cikgu. Banyak teknik yang sememangnya kita boleh gunakanlah untuk menjawab soalan peperiksaan pada tahun ini Cikgu. InsyaAllah pada Mac nanti. Jadi kita harapkan pengisian yang penuh anda boleh saksikan semula dekat YouTube kami, dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM.